إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الله غير المغضوب عليهم. Baik. Surat 16. 16 ibarat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad sallallahu sirrah. Dan kerana membaca Quran atau hadis sunat kita ada wudu. Wudu ni nur, cahaya. Ataupun riwayat ni meriwayatkan hadis dan mengajar ilmu, ya, dan masuk ke masjid. Kita mengajar ilmu, belajar ilmu, semua ada wudu. Tuan-tuan ada wudu tak? Tak ada pergi ambil. Ilmu tu nur, wudu pun nur. Nur an-nur, ya. Dan masuk ke masjid, memakruh masuk ke masjid tak ada wudu. Sebab apa? Tak ada wudu, dia tak sembahyang. Ya, nak sembahyang di hati masjid tak dapatlah. Benda wajib kita tinggal haram, benda sunat kita tinggal makruh. Atau bang, imban tak ada wudu, orang sembahyang dia pun nak wudu. Kena siap dulu, ya. Dan iqamah dan qamat dan khutbah, ya, yang lain daripada Jumaat. Untuk Jumaat dia kena wudu. Dan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kepada segala kubur, ya, kubur Rasulullah SAW, kubur para sahabat, ya, para nabi-nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama dan seterusnya. Dan menghimpunkan Zainul Iraqi tempat yang dituntut wudu maka menghingga kira-kira 40 tempat, ya, yang sunat kita ambil wudu. 20 dituntut mengambil wudu dahulu daripadanya, dan 20 kemudian daripadanya. Demikian dituntut tayamum ganti apabila ketiadaan air. Maka tempat wudu kita ganti tayamum bila tak ada air. Habis. Dan fardu wudu itu artinya rukun. Fardu, rukun, wajib wudu sama mana. Kita dalam bab haji je. Rukun lain, wajib lain. Kalau wajib haji tak buat sah, tapi kena dam. Kalau rukun tak buat, batal haji terus. Iaitu 6 perkara. Pertama, niyatun, niat. Di dalam hatinya mengangkatkan hadas. Dan sunat dilapaskan dengan lidah. Seperti katanya, nawaitur raf'al hadas. Ya, talafuz bil lisan itu sunnatun, disunat. Sebab lisa'idal qalb, membantu akan hati untuk mudah mengingatkan. Atau diniat nawaitu taharah lis-salah. Saja aku mengambil taharah kena sembahyang. Saja aku mana bersuci kena sembahyang. Atau nawaitu tahara anil hadas. Saja aku tak bersuci daripada hadas. Ataupun niat nawaitul wudu'ah. Nawaitul wudu' boleh juga. Saja aku ambil wudu'. Kerana tiada wajib pada wudu' meniatkan fardu. Ya. Dan ada tak payah wajib. Saja aku ambil wudu' ada annya tak payah. Dan tiada memadai nawaitu taharah. Kalau tahara dia kena kait lis-salah. Kalau ada niat nawaitu tahara saja aku bersuci umum, ya. Sebab tu dia kena khaskan sini. Kalau sebut tahara dia kena kait lis-salah. Aku bersuci daripada untuk sembahyang. Kena bersuci itu ada kala daripada najis. Tahara tu umum, sama ada daripada najis atau daripada maknanya tahara daripada hadas. Dan ada kalanya daripada hadas. Sebab tu dia kena apa? Pisahkan niat tu. Lis-salah. Kalau niat wudu saja tak apa. Atau niat raf'an hadas, mengangkat akan hadas. Yang niat tu bila? Yang terafdal serta air. Ya, air tu sampai ke muka terus kita niat. Bermakna kalau kita tak niat dulu, kita ambil air kena kat muka kita. Kita basuh, kemudian baru kita niat. Tempat yang kita start niat tu baru jadi. Ya. Kita
kita basuh muka, sap basuh, tiba kat sini baru niat. Sini baru start. Yang sini kena ulang balik. Ya. Kalau yang terbaik kena turun niat. Bukan di maknanya serentak pertama dia kena niat, kalau tidak tak sah lah. Dia silap faham. Dia pukul pertama tak masuk, pukul lagi tak masuk, warna merah mata. Ya, kita sapu je turun niat aja lah. Kalau niat serentak, sejak daripada yang niat tu baru dikira. Kalau dia basuh tak masuk, tiba kat bawah ni baru dia terniat. Yang kat bawah tu baru start. Yang tadi ulang balik. Itu saja. Ya. Diingatkan kali pertama serentak tu. Itu yang perang tak masuk. Perang tak masuk. Lepas tu dia berhenti kejap, penat. Wah, ni main layan wah-wah berat juga. Ya. Satu. Yang kedua, beza niat kita tengok. Dalam wudu dia kata raf'il hadas. Nawaitu raf'al hadas. Saja aku menyajikan mengangkat hadas. Berlainan dengan tayamum. Tayamum dia tak angkat hadas sebab taharah darurah. Niat dia lain. Nawaitu tayammuma listibahatis salat. Saja aku tayamum kena mengharuskan semayang. Hadas tak angkat. Dia mengharuskan saja. Waktu dia tak kuat. Tayamum boleh buat satu fardu dan beberapa sunat. Nak buat fardu lain kena tayamum balik. Ya, itu kalau kita tayamum pada benda besar, itu wajib. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat. Kalau dia tak niat fardu salat, dia tak boleh buat fardu, boleh buat sunat dia. Nawaitu tayammuma listibahati salat. Yang fardu tak boleh buat, sebab dia tak sebut fardu. Yang paling tinggi darjat tayamum ialah mengangkat untuk fardu. Ya, kita niat untuk fardu. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat, kena sebut fardu. Kalau tak niat fardu, nawaitu tayammuma listibahati salah aja, maka dia boleh buat sunat, fardu dia boleh buat. Ya. Kalau dia niat fardu, nawaitu tayammuma listibahati fardhis salah, maka dia boleh buat satu fardu dan beberapa sunat. Kalau dia niat semayang dia, sunat dia baju tadi. Kalau dia niat menyentuh Quran saja, dia tak boleh semayang, tak boleh. Itu paling bawah dia. Nawaitu tayammuma listibahati masil mishaf. Saja aku tayamum kena mengharuskan memegang Quran, sebab dia nak angkat Quran ke dan sebagainya. Semayang tak boleh. Dia 3 peringkat tu dalam bab tayamum. Dan sah diniatkan dengan istibaha, mana mengharuskan, sama ada dengan am atau khusus. Ya, yang am ni itulah nawaitul wudu. Nawaitul wudu listibahati muftakiran ilal wudu. Saja aku mengharuskan nawaitu istibahatan muftakir ilal wudu. Saja aku mengharuskan bagi yang berkendak pada wudu. Apa muftakir dia wudu? Semayang, ya, dan sebagainya. Itu umum. Sentuh Quran, kena berkendak kepada wudu. Itu ialah banyak semayang kena wudu, tawaf kena wudu, ya. Itu contohnya. Dan memadai dengan niat ini, semua boleh. Dan yang khas itu seperti diniatkan istibahatus salah. Nawaitu wudu istibahatus salah. Saja wudu kena nak mengharuskan semayang, atau tawaf, atau mishaf menyentuh Quran, atau saja tu tilawah, kena nak sujud tilawah, ya, baca ayat-ayat sejadah, sunat kita sujud. Maksudnya sahaja mengharuskan semayang, atau tawaf, atau menyentuh mishaf, atau sujud tilawah, maka memadai satu daripada niat yang tersebut itu bagi orang yang salim. Ya, mana niat yang tersebut tu memada bagi orang yang salim. Tuan salim, bukan nama dia Salim. Mana orang yang sejahtera. Sejahtera dia apa? Dia tidak ada salisil baul. Kalau orang yang biasa kencing, sentiasa keluar, atau dia niat lain. Ya. Dan orang yang, ya, seperti orang yang salisil baul, air kencing dia tu dah apa? Dah tak boleh nak blok, dia menitik. Ya. Diniatkan segala niat yang tersebut itu, melainkan niat raf'il hadas saja. Ya, niat raf'il hadas tak boleh, sebab hadas ni memang tak terangkat. Ya. Dan taharah ani hadas, itu dia tak boleh niat begitu. Dia niatkan istibahatis salah, contoh. Sebab hadas ni tak angkat, sebab najis sentiasa keluar. Kerana hadas tiada terangkat, ya, seperti orang yang tayamum jua hukumnya. Ya, seperti orang yang tayamum. Seperti mana? Mana pada wajah syabah dia mana, itulah tidak mengangkat akan hadas. Habis.
Ada pun orang yang tajdid wudu, mana membaharukan wudu, sekurang-kurang dia gunakan sekali sembahyang, wajib atau sunat, ya, kemudian dia tajdid. Itu. Maka hendaklah diniatkan nawaitul wudu atau ada al-wudu atau raf'il hadas, ya, atau mengharuskan sembahyang istibahatus solah atas yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata niat sama juga. Khilaf bagi Syekh Ramli, diniatkan nawaitul wudu atau ada wudu kerana hadas sudah terangkat, ya. Khilaf bagi Syekh Ramli, tidak diniatkan nawaitul wudu, ya, ataupun ada wudu kerana hadas sudah terangkat dahulunya. Demikian telah diharuskan sembahyang dengan wudu yang dahulu. Tak payah maknanya apa? Niatkan mana nak sembahyang, mana niat wudu itu dia. Tak payah niat, ada sebab ada masih belum terbatal lagi. Jadi ada khilaf lah. Tapi kalau bertembung Syekh Ramli dengan Ibn Hajar, didahulukan pendapat Ibn Hajar itu dalam Mustalah Fiqh. Dan dikenaki dengan mengangkat hadas itu hukumnya, ya, hukum hadas itu terangkat. Hukum apa? Hukum tegah. Tak boleh sembahyang, tak boleh sentuh Quran. Bila diangkat aja hadas, hukum itu terangkat. Bagaimana dah boleh sembahyang, dah boleh pegang Quran dan seumpamanya. Perkara-perkara yang mengajak kepada wudu. Misalnya seperti haram sembahyang, ya, atau diangkatkan tegahnya yang berdiri pada anggota wudu. Tegahan yang berdiri pada anggota wudu terangkat, dengan kita ambil air sembahyang tadi. Dan jika diniatkan akan hadas yang lain daripada hadasnya, misalnya mana? Seperti umpama ada padanya hadas tidur. Dia tidur kan, tidak tetap dua papan punggung dia. Faman nama falyatawadda, siapa yang tidur nak dia mengambil wudu, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia niatkan lain. Tengok sini. Seperti umpama ada padanya hadas tidur. Mana dia bangun tidur, wudu tak batal. Sebab tidur dia tak tetap papan punggung dia. Kemudian diangkatkan hadas kemih. Dia niat hadas, maknanya buang air kecil. Sekalipun apa hukum dia? Memada. Sini tak apa, boleh. Kerana hadas tiada menerima bersuku-suku. Tak, ini menerima tidak menerima penceraian. Sama juga hukum dia. Maka apabila terangkat setengahnya, terangkat sekaliannya. Jika tiada dengan sengaja, ya, maka jika dengan sengaja tiada jadi kerana ia bersenda pada ibadat. Dia ingat tu, ya. Dia pergi niatkan yang lain. Itu bermain ibadat tak sah. Kita tak nak bermain-main dengan ibadat. Kecuali kalau dia terlupa saja tak apa. Tadi dia niat ada lain, dia niat angkat ada lain, sebab apa terlupa dia, tak apa boleh. Ya, sebab dia tidak dijuzukkan. Kerana khabar pada sahihain. Kena khabar kena hadis yang sahih riwayat oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Itu pada sahihain ini ada dua sahih, Bukhari dan Muslim, yang merupakan sini hujah kita, wajib kita istihdarkan akan niat. Apa hadis sahih dia? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tu tamam hadis dia. Tapi dia ambil sini mahar terjemah dia. Dia nak benda yang nak bahas, itulah niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal dengan niat. Sebab tak betul orang yang pakai membawa ilmu sesat. Dia kata kita niat je, sembahyang pakai niat je, makan tak nak pula pakai niat, kan? Dia nak pergi Melaka tak nak pula niat saja aku pakai baju, tak payah pakai baju, biar habis kambing lembu lagi. Ya, dalam hadis tegang innamal a'mal, kena beramal. Amalan tu boleh setengah niat, bukan disuruh niat saja. Satu. Kemudian bin niat, lepas ba' pada bin niat, ba' tu ada dua makna. Satu ba' dipanggil lil musahabah, satu lagi dipakai oleh Imam Syafi'i. Satu lagi ba' dengan mana as-sababiyah. Ba' pada sababiyah dipakai oleh tiga mazhab lain. Sungguhnya seamal dengan sebab niat. Maka sebab dengan musabab, mana dulu? Sebab dulu. Makan, barulah sebab dia kenyang. Mana kena makan dulu. Sebab tu bagi dia orang ni niat dulu. Dekat rumah tu dia niat nak sembahyang zuhur dah. Tak payah niat lagi kan, angkat dia takbir dah. Ya, dia mendahulukan niat
Sebab apa dia pakai ba tu? Ba sababiyah. Dalam bahasa Arab dia ada dua makna tu. Sini dia antara punca ikhtilaf di kalangan mujtahid ialah ma'ani huruf. Makna-makna huruf. Oleh kena ada dua makna, Imam Syafi'i ambil makna ni. Imam lain ambil makna tu. Dia itu punca dia. Benda tu jadi mukhtalaf, benda dikhilafkan. Kita pakai ba tu dapat, ba dia apa dia panggil? Orang Melayu panggil ba. Alif, ba, ta panggil. Orang mana ni apa Buddha sebut huruf disebut. Ni huruf Melayu. Alif, ba, ta, ba. Ba berkata bin niat itu Imam Syafi'i pakai ba dengan manlil mustahabah. Maknanya menyertai. Sebab tu ta'rif niat dalam mazhab Syafi'i kita qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasad satu sertakan dengan perbuatan. Perbuatan angkat takbir maksudnya. Kecuali benda-benda yang darurah yang tak boleh nak iktiran. Kita nak serentakkan tak boleh. Tentu niat puasa. Siapa nak pergi tunggu fajar pagi kan. Tergebit saja aku puasa. Wah, banyak tak puasa. Oleh kerana itu Rasulullah mudahkan kita, syarat mudahkan niat pada waktu malam. La siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak memalamkan niat dia. Jadi hadis itu kita pakai. Sungguhnya segala amal dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang barang yang ia niat. Daripada hadis ni satu kaedah fiqh besar masuk. 2/3 dalam agama ni. 2/3 masuk. Apa dia? Al-umur bimaqasidiha. Segala perkara bergantung dengan ni niat. Ke bawah dia forok dia, apa kata hukum masuk undang. Dalam satu kaedah. Dan wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh muka. Wajib disertakan dengan permulaan basuh muka untuk apa? Untuk diiktibar, itu maksud dia. Untuk diiktibarkan pembasuhan kita tu terus jadi. Kalau sekiranya dia basuh tadi muka tak masuk, dah sekerat ditarik pun masuk, yang serta dengan niat itulah dikira, itu maksud dia. Niat dengan mana? Dan sunat disertakan niat dengan sunat dahulu membasuh muka. Mana tadi? Dan wajib disertakan niat dengan permulaan membasuh muka dari permukanya. Dan yang terafdalnya pihak kanan. Kita basuh muka tu atas pihak kanan. Dan sunat disertakan niat itu dengan sunat yang dahulunya. Atas membasuh muka supaya dia beri pahala atasnya. Dan jika suci daripada yang tiada diberi pahala. Jadi kita basuh apa tangan kita basuh dulu. Situ kita dah masuk niat. Boleh juga. Kan kekalkan niat tu. Maknanya kena ada juga di awal pembasuhan muka kena ada niat. Jangan diniat kat situ, kat basuh muka tak niat, tak sah. Maka jika hilang niat itu daripada hatinya sebelum lagi membasuh muka, tidak sah. Jadi istighdarkan niat kita masuk, angkat, tiba kat muka tak ada niat, dah kosong ni. Itu tak sah. Dia kena apa? Dia nak tu ketika basuh muka mesti ada niat. Kalau tidak sah. Sebab apa? Sebab wudu adalah minal amal. Bila amal dia kena ni. Kalau dalam bab bukan amal, satu bab dipanggil babul izalah. Itu tak payah niat. Bab izalah bab menanggalkan najis. Kita basuh kotoran, kita basuh baju tu tak payah niat. Dia hilang dari sifat bau, warna dan rasa, sah. Najis tu hilang, bau dia tak ada, warna rasa dia tak ada, maka sah. Tak payah niat. Tak ada dah niat satu-satu. Sahaja aku basuh kain pelikat ini lillahi ta'ala. Lepas tu ambil sahaja aku basuh jubah aku lillah. Wah, aku 12 tak habis kan. Selai nak niat. Dah ya. Basuh hilang 3 benda. Bau, warna, rasa kan. Hilang tu sah lah. Suci lah benda tu. Sebab tu benda-benda yang tidak berniat, orang tak bukan Islam boleh buat. Orang tak Islam, macam orang kafir, dia dalam bab tibak, bab samak, dia samak kulit kan. Tiba-tiba sampai maksud dia. Apa maksud dia? Nak hilangkan lendir bau dia tadi tu. Berlaku dengan bahan apa? Bahan-bahan moden kimia. Apa hukum dia? Sah. Sebab apa? Bab izalah dia tak perlu berniat. Dia tak perlu niat, orang kafir boleh buat. Dia boleh buat. Sebab al-kafir laisa min ahlin niyah. Orang kafir bukan ahli niat. Sebenarnya dia tak muktabar. Dimandikan jenazah, sah. Kalau kena cara dia. Dia nak semayang kan, tak boleh. Nak semayang dia kena masuk Islam.
Tidak niat sembahyang kena niat, jadi tak sah. Kalau dia tidak Islam, orang kafir laisa min ahli niat, dia bukan ahli niat. Bahkan jika terbasuh serta berkomor-komor atau serta memasukkan air ke hidung satu suku daripada mukanya dengan diniatkan membasuh muka seperti pada bibirnya merah, sah niatnya dan memadalah basuhnya. Ya. Dia basuh mulut-mulut, tiba kat mulut ni daripada had, maknanya apa? Anggota muka. Dia niat. Maka yang kena tu dah jadi tu. Ya. Atau diniatkan madmadah, berkomor-komor serta memasukkan air, ya. Demikian juga maknanya. Tapi biasanya kita tak niat kat situ, kita komor saja kan. Kalau dia niat lah maknanya ambil wuduk, dia berlaku situ. Terus dia kena basuh yang lain lah, sebab dia dah masuk pada wajib. Dan demikian lagi memada madmadah, berkomor, dan istinsyak, mana masuk air ke hidung. Jika diniatkan dengan itlaq, ya, apa itlaq? Yang ini tiada diniatkan keduanya, atau diniatkan madmadah dan istinsyak, diniatkan saja aku berkomor kena Allah, atau saja aku masuk air ke hidung, ya, kena Allah. Maka memadalah kedua, tetapi wajib mengulangi membasuh mukanya serta dengan suku. Manakala dia niat khas saya mengambil sunat mamadah, komor atau istinsyak, maka dia kena basuh balik tempat yang terbasuh, kawasan luar. Itu yang biasa kita buat macam itulah. Ya, kita pisahkan. Tapi kalau dia niat wuduk ketika nak basuh mulut, dia niat wuduk terus. Mana yang kena kawasan luar tu semua dah kira sah. Ya, terus dia kena basuh yang lain ni lah. Maka dah masuk pada fardu. Ya. Dan kata Syekh Mudabiri dan tahqiqnya, bahawasanya perkataan ini padanya dua makam. Dia ada dua penceraian. Dua makam. Pertama, pada memadai niat jua. Dan itu hasil atas tiap-tiap kelakuan sekira-kira meniat ia serta membasuh demikian suku daripada mukanya sama baginya dengan basuh itu atau tiada. Ya, bila dibasuh kena je niat dia habis. Dah jadi dah tu. Satu. Dan kedua, pada memadai dengan membasuh. Dan iaitu terhenti atas ketiadaan yang memalingkan niat. Jangan ada sarif benda lain memaling niat. Kalau niat dia berpaling tak sah. Cuba dibasuh tadi, wah sedap air sejuk. Oh nak ambil sejuk. Dia tadi wuduk dapat sejuk. Jangan tawaf juga kan. Tawaf tengok kawan dia jauh. Dia pelangkan nak kejau. Dia niat nak kejau dia, dia tak kira. Start situ je. Kalau dia boleh undur, dia undur balik. Kalau tidak, orang dah ramai kena pusing sampai situ, niat sambung balik tawaf. Bila berubah niat dia, tadi niat nak kejau atau terlajak, orang tolak dia terpergi 2-3 langkah. Yang tak ada qasad tawaf, di situ bila dia kena mak kat situ, kena sambung balik. Tawaf dia sambung. Sembahyang tak sambung. Sembahyang 2 rakaat, lepas tu buang air, sambung 2 rakaat lagi. Wah. Dia sambung akan jauh je. Maka jika terbasuh serta berkomor-komor, dia berkomor masuk terbasuh anggota muka yang luar. Satu. Atau masuk air ke hidung, terbasuh satu suku daripada mukanya, seperti merah bibirnya terbasuh. Dia niat serta istihdar, dihadirkan niat wuduk pada salah satu daripada kedua tadi, berkomor atau masuk air ke hidung. Maka terkadang dikasadkan berkomor-komor juga. Ada kali memang macam biasa kita buat berkomor tak niat lagi kan, umpamanya. Dan terkadang dikasad membasuh muka juga. Dua perkara tu. Dan terkadang keduanya sekali. Dan terkadang itlaq, tak ada apa-apa kosong je. Tengok. Dan atas tiap-tiap daripada 4 surah ni, 4 permasalahan, maka niat wuduk itu memadai bagi berserta akan dia dengan terbasuh suku daripadanya. Kalau dia ada niat, ketika dia basuh mulut atau berkomor dia terkena, dia pun niat, maka hukum dia jadi. Ya, sah hukum dia. Jadi dia taklah habis sunat lah. Terus masuk pada wajib. Dia dah langkah. Ya, dia pergi masuk pada fardu. Dan tetapi lazim akan dia mengulangi membasuh tatkala dikasatkan berkomor juga. Ini biasa kita buat macam ni kan. Kita basuh komor tu memang kita niat berkomor, bukan niat wuduk lagi. Lepas tu baru kita niat wuduk kan. Kerana oleh sarif. Apa sarif? Benda yang memalingkan. Itu terjemah tu. Sarif mana yang memalingkan daripada jatuh suku mana satu juzuk bibir mulut tadilah. Yang kena basuh itu daripada niat yang muka. Ya. Maknanya basuhan itu terpaling daripada muka. Sebab apa? Sebab dia basuh sekarang adalah berkomor-komor atau masuk air ke hidung. Tapi kalau di situ dia niat wuduk terus, jawab dia habis yang sunat tadi. Dia masuk lagi terus, sambung je. Baru tak boleh gostan.
Dah masuk wajib, ikut stand balik. Dia masuk muka, ikut komo-komo balik. Tak boleh. Dia dah masuk, terus sajalah. Demikian lagi diulangkan membasuh akan muka itu terkala itlak. Itlak tak ada niat apa. Ya, niat wudu pun tidak. Niat ambil sunat berkomo-komo pun tidak. Saja basuh je. Ketika itu kau nak basuh ambil wudu, kena niat balik. Kerana bahawasanya ia seperti sarif juga. Sarif dan sarif, ia memalingkan. Ya, sama. Mana kena ulang balik pada rupa dia. Dan jika dikasat keduanya atau dikasat hanya muka, ya, tetapi pada dua surah ini tiada dibilangkan berkomo-komo sebab terdahulu membasuh muka atasnya habis. Dia nak basuh muka, dia nak komo, tiba-tiba tiba air kat situ, dia terus niat aku ambil wudu. Bila dia ambil wudu je habis stop. Dia terus kena basuh wudu je. Sunat tadi dah habis. Ya. Fardu. Dia masuk fardu dengan sunat, fardu lebih besar, dia tak ada gostan. Ya. Semayang pun begitu juga. Bila masuk je fardu tu ada urusan belakang. Ya. Dia semayang sunat air raya. Sunat takbir tu juga kali Allahu akbar. Allahu akbar. Dia pun takbir Allahu akbar tu bismillahirrahmanirrahim. Dah dia tak ada urusan lagi dah. Ya, dia tak ada urusan lagi. Ada satu tempat kan dia takbir Allahu akbar, dia pun baca bismillah. Oh, baru teringat tak baca takbir tak buat. Dia pun berhenti. Stop ulang balik tu. Wah. Ulang pula Tok Kadi yang datang itu. Tok Kadi tak apa pasal kau ulang balik. Semayang terus aja lah. Dah masuk rukun terus je semayang. Kan batal pun semayang tu. Agak dia galat setahun sekali kan. Tahun depan tak tahu dah mati kot, tak dapat lagi. Dia pun stop ulang balik. Salli sunatan Aidil Fitri ulang dah. Ada keadaan kita bila dah masuk pada wajib, terus. Tak ada gostan pada sunat. Sebab martabat wajib lebih afdal. Semayang pun begitu juga. Nah, kita dah masuk wajib dan gostan. Dia semayang, terlupa baca tahiyat awal. Dia pun bangun, dah kiam. Teringat, tak tahiyat awal, turun balik. Batal semayang. Sebab dia dah ittisab bil fardu. Dia dah masuk dengan fardu. Adapun kalau dia nak bangun, belum sampai had rokok. Dia nak bangun, sunat dia duduk balik baca tahiyat awal. Satu. Kalau dia dah lepas had rokok, boleh dia sujud sah, boleh dia turun balik, tapi kena sujud sah. Sempadan sujud sawi kadar rokok. Lepas pada rokok, dia kena sujud sawi. Lagi, dia boleh turun. Tapi jangan pakai break batal noyang. Kan? Dia nak bangun tahiyat, habis tu dah bangun, lupa tahiyat. Habis dah batal noyang. Tu pakai break pula. Sama dia dengan nawal, kunut. Dia baca kunut. Tiba-tiba, dia pun terlupa, dia turun. Baru turun sikit, belum sampai hak rokok. Teringat, dia batal balik. Tu tak ada apa-apa. Sunat dia batal balik. Tapi kalau dah lepas pada rokok, dia dah turun ke bawah, tapi kepala belum sujud lagi. Ya, dia bangun balik, boleh, tapi kena sujud sah. Abu pun sesawi, sunat juga. Tak buat pun tak apa juga. Ya. Tapi kalau dah sampai sujud, dahi dan cecah dekat tempat sujud, teringat tak baca kunut, bangun balik, batal semayang. Sebab bila dah sampai kepada had wajib, dia tak boleh patah sunat. Ini Tok Imam tak baca tahiyat awal, imam bangkit. Kan? Dia pun subhanallah, subhanallah, itu makmum bebal dia panggil. Hara Tok Imam dia harga-harga bangun subhanallah. Imam pun imam pun bengong ni. Banyak berlaku ni kan. Ya. Benda-benda jangan berlaku. Kali makmum harga agama-agama, satu sab harga subhanallah, subhanallah, dia turun. Habis semayang. Tak payah turun. Ya. Sebab dalam masalah tahiyat awal ni, dia muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Apa makna muafakat pada tinggal? Kalau imam tinggal tahiyat awal, makmum kena tinggal. Dia kena ikut tinggal. Belakang kan sujud sah, sawi. Ya. Kalau dia tak tinggal pun dia kena sujud sawi. Bahkan ada di dalam sembahyang berjemaah antara imam dengan makmum, dia mujawazah. Dia kait. Ya. Contoh dia apa? Imam sembahyang subuh. Kita ambil wudu. Kita tengok tu imam tadi tak baca kunut. Kita tak masuk lagi kan? Lepas tu imam duduk tahiyat akhir, kita masuk. Maka kesalahan imam kita tanggung bersama. Jawab dia kan, imam sujud, kita pun kena sujud sah, sawi. Walaupun imam tak sujud, sunat. Sebab apa? Dia mujawazah. Dia berkait. Itu nama bersatu. Bukan parti bersatu, dia bersatu padu. Dia bersatu padu. Itu apa? Yang ni ditanggung sama. Kalau makmum pula pun imam tanggung. Makmum masuk lewat, Allahu Akbar pun nak baca Fatihah sikit, imam rokok. Imam tanggung. Ketika tu rokok aja, jangan dia baca. Ketika tu masbuk. Ya, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Ini pada masalah
muafiq dengan masbuk. Ini masalah masbuk. Kalau muafiq dia kena baca. Itu tengok hukum belakang ni. Muafiq masbuk. Dia tiap-tiap semayang jemaah mesti timbul muafiq kena masak benda tu. Kadang-kadang muafiq dia buat masbuk. Kadang masbuk dia buat muafiq. Kadang-kadang boleh menyebabkan semayang tu tak sah. Itu jaga tu. Habis. Dan kata Ibn Abi Syarif situ. Kata Abi Syarif satu lagi. Sekiranya disertakan pada membasuh satu suku daripada muka itu, jikalau ada ia mukanya itu sejahtera. Adapun jika mukanya penyakit dengan meliputi sekalian. Wah, muka semua berbalut ni. Kan, aksiden teruk ni. Tak nampak muka. Dia balut misalnya ni. Maka diniatkan wuduk pada membasuh tangan. Muka tak boleh basuh dah. Habis aksiden teruk. Koyak habis muka ni. Kan, dah nampak mata itu. Ketika tu berpindah lah. Kalau muka dah tak boleh basuh, tak boleh kena air. Sebab sakit dia semua dibalut semua. Maka kita start membasuh wuduk daripada tangan. Sebab muka dah tak boleh, pindah ke tangan. Niat di situ. Dan demikianlah dikatakan pada tangan. Kalau tangan pula semua dah jam, tak boleh guna air. Dibalut habis ni. Tak apa penyakit, wallahu alam. Penyakit akhir zaman. Habis tangan kena balut. Jawab dia pindah kepada kepala. Itu seterusnya lah. Seperti barang yang tiada tersembunyi. Dan inilah selama tiada ada pada mukanya itu jabira yang disapuakan dia. Kalau ada pembalut, maka hendaklah diniatkan pada ketika menyapu jabirah. Tadi muka pun tak boleh kena air, tapi kalau ada pembalut, niatkan pembalut. Penampal. Itu di antara hukum sekiranya ada cacat pada anggota dia lah. Dan masalah tu harus seorang tadi mencerai-ceraikan niat, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif karasallahu sirrah. Wa iza kunta itu. Wa iza kunta ma'aka li adami istighraqika ista'baraka lahu ay ja'alaka muta'abbidan lahu fayutlabu minka ibadatuhu. Wa iza kunta mak, dan apabila ada engkau serta engkau. Apabila ada engkau serta engkau, mana kita memandang kita, pandangan kita kepada memandang kuasa besar Tuhan hilang. Hati kita tak dapat memandang Allah Ta'ala, tak dapat mengingati Allah Ta'ala. Sebab apa? Kelalaian yang sangat menebal tutup hati kita. Nak ingat Tuhan pun tak boleh. Ini dahsyat sangat. Bila tu sebab dia asyik memandang diri dia. Ini saya, ini saya, ini saya. Oh, kacau dia. Dia kena buang kata dengan apa? La haula wala quwata illa billah. La haula, tak ada daya upaya. Pada hakikatnya tak ada kekuatan melainkan semua dengan bantuan Allah. Ada kena pandang gitu. Jadi apabila berlaku begini, satu musibah besar pada hamba, bala besar pada hamba, bila hati dia tertutup, tidak boleh memandang Allah Ta'ala. Tertutup. Na'udzubillah. Kerana tiada menghabisi engkau, mana tidak istighraq, kamu tidak memadamkan sehabis-habisnya pandangan diri kamu tadi. Dan saya menuntut buat hamba, ista'badaka lahu, kamu akan diperhambakan engkau baginya, bagi diri engkau. Ja'alaka muta'abidan lahu ali nafsik. Jadi makna kita dah jadi hamba bagi diri kita. Macam dia nafsu. Bila seorang gagal menumpukan perhatian dia kepada Allah Ta'ala, maka dia akan dibala ista'badahu lahu alin nafs. Maka dia akan jadi hamba pada nafsu. Dalil firman Allah Ta'ala menyatakan, apara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Kamu tidak lihatkah ya Muhammad SAW, mereka menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan dia. Gagal dia memandang kebesaran Tuhan, gagal dia memerhatikan kehaibatan Allah Ta'ala, maka dia akan dilalaikan. Bila dilalaikan saja, nafsu menguasai dia. Ketika itu tindakan dia nafsu, pandangan dia nafsu, dia bercakap ikut nafsu, dia duduk bangun ikut nafsu,
Dia makan minum ikut nafsu, tidur baring ikut nafsu, habis semua nafsu pandu. Ya. 24 jam nafsu pandu. Habis. Tuan-tuan nak nafsu pandu ke atau nak kita terpandu dengan Allah? Nak terpandu dengan Ta'ala, zikir jangan lupa. Ya. Ana ma'a abdi iza zakarani, aku serta hamba-Ku apabila dia mengingati akan aku. Kita ingat ya Tuhan, kita serta, mana serta dengan bantuan dia, pertolongan dia dan sebagainya. Itu penting, zikrullah penting. Dalam jalan ni lah hati Allah, Allah, Allah. Tak ada sebut mulut kuat kan. Ini lagi baik orang pun tak nampak. Ya, sampai peringkat dah biasa mulazamah ni, kita duduk dengan orang bercakap dalam boleh jalan. Ya, kita berbual tapi dalam jalan Allah, Allah. Lagi sedap. Sampai kawan tu bercakap pun kita nampak ni gerak dari Allah. Boleh? Boleh. Kalau boleh andal tu nak jadi wali tu. Dah boleh. Aulia tu duduk taraf dia. Dia panggil makam dia apa? Kain bain. Jasad bersama makhluk, hati bersama dia. Ini makam paling tinggi tu. Ya. Ini dituntut oleh Islam. Ya, itulah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu iman dia kuat. Dalam tak tembus kan. Ya. Kata Imam Ghazali di kubur dia, "Hei manusia, aku beri engkau sangkar aku je." Dalam aku tak bagi. Sangkar dia nak bermusyawarah, nak bincang apa luar boleh. Dalam tu. Dalam aku dengan kekasihku je. Itu dengan Allah Taala. Itu taraf iman yang paling mulia. Ya. Boleh latih. Banyak zikir insya-Allah lah. Kan. Dia bila power dalam kuat, dia boleh kontrol nur dalam tu kuat. Tembak zikir kita terang. Boleh stabil. Dia buat zikir usul 100 200 padam tu tidak padam. Macam budak berjalan jatuh, kena sentiasa mudawamah. Sebab tu dalam Quran rahsia Allah sebut kasira. Wazkurullaha zikran kasira. Zikir tapi kasir kena banyak. Tak boleh sikit power tak kuat. Ya. Nak pergi Kelantan tuang minyak RM20. Mana sampai tol dah habis. Ya, habis jam. Kena tuang banyaklah. Jalan jauh, maka tuang minyak biar penuh. Begitulah kita nak berjalan hadrat Tuhan, bukan dekat tuan ni. Nak lawan nafsu, minyak kena penuh. Apa minyak ada, zikir kena banyak. Dan apabila adalah engkau serta engkau, mana kita melayan kendak nafsu, seorang tu sudah tombang nafsu kontrol dia. Kerana tiada menghabisi engkau, bagi tak fanakan, tak lenyapkan pandangan hanya kepada dia je. Jawab dia, saya menuntut buat hamba. Untuk hamba engkau diperhambakan. Ya, kita akan dihambakan oleh nafsu. Artinya menjadikan ia akan dikau itu berbuat ibadat baginya. Ya, maka menuntutilah ia daripada engkau. Wa hazilah halatul farqih. Ini hal dipanggil makam farqi, panggil kama marra. Ya. Fiha yarji'u al-'abdi ila ibadatihi, ya, wa ghairiha. Dan inilah kelakuan farqi. Tadi lawan dia apa? Kelakuan apa dulu? Jam'i, jamak dengan farak. Jamak himpun. Maknanya hati kita sentiasa berhimpun memandang kebesaran Tuhan. Kalau farqi habis, tak ada, kosong. Dia dengan Tuhan dah bercerai, ingatan dia dah bercerai. Ingatan kita dengan Tuhan tak boleh bercerai. Sebab kita sentiasa dalam takluk kudrat dan iradat Tuhan, tak boleh lepas. Tunggu dia tadi, ingatan dia bercerai ataupun bercantum. Zikir banyak dicantum lah. Dan ini kelakuan farak dipanggil, bercerai. Kan farak. Kalau orang Melayu kalau bercerai dia panggil apa? Kau ni dah berparak apa dia tu? Orang nak sebut Arab tapi pelat, berparak dia panggil. Farkun lah, farak, mencerai. Mana bercerainya hati dengan Allah itu bala paling besar. Tak ada baling paling besar bila hati dah bercerai dengan Tuhan. Habis lodo dia tuan. Memang dikudakan habis oleh nafsu tuan. Seperti barang yang telah lalu. Ya, sebab siapa sayangkan diri dia kena kekalkan ingat Tuhan. Memang susah tu, bukan senang. Sikit-sikit lah. Kekal hilang terik balik, dalam tu. Siapa pun tak tahu kan. Terik balik. Yang penting minta pertolongan Tuhan. Banyak sembahyang aja. Dan dalam sembahyang kita minta. Dalam sembahyang tu sentiasa ingat, ya Allah, berilah kekal ingatanku padamu, berilah khusyuk hatiku padamu, hadapkanlah hatiku kepadamu. Dalam sembahyang tu kita minta tuan. Diri kiam ingat benda tu. Itu setengah daripada makna khusyuk, sebab hati kita menghadap ke Tuhan dalam bentuk permintaan. Dia dalam bentuk banyak, dalam bentuk merasa kebesaran lain, dalam bentuk meminta, ni dalam bentuk minta. Kita minta lah.
dan sembahyang. Seperti barang yang telah lalu, dan padanya itulah dikembalikan hamba itu kepada ibadatnya dan lainnya. Ya, sama ada dikembali ibadat kepada Ta'ala atau dikembali pada yang lain, pada makhluk. Dengan sebab apa? Ingat atau tidak. Dia lupa dia pusing. Ya. Bila pusing lama-lama dah kasih Tuhan dah kurang. Mata waqa'at al-ittifat faqad naqasal hub. Apabila berlaku saja iltifat, pemalingan hati kita tak menghadap ke Tuhan, maka faqad naqasal hub, maka kuranglah cinta dengan Tuhan. Kasih dengan Tuhan dah kurang. Kasih dengan Tuhan dah kurang, maka iman jadi lemah. Ya, kasih yang lain pula masuk. Dah disyok dengan benda lain pula. Kan? Bila syok benda lain dah bila. Dengan nafsu, dengan dunia macam-macam, rosak. Lama-lama dia makin jauh. Dan bila jauh dengan Tuhan, memudahkan musuh nafsu dan syaitan mempengaruhi dia. Allah. Dan satu lagi, al-imanul kamil khurujuka angka, bukan jim tu. Titik naik ke atas. Tidak cetak tu. Khuruj, mana keluar. Al-imanul kamil, iman yang sempurna apa? Ialah khurujuka anhu ta'ala bi alla tusyarikuhu fi syai'in min sifatih al-maqsad apa tu? Dengan sifatnya al-mukhtassatu bihi, yang terkhusus dengan dia. Bermula iman yang sempurna kamil itu apa? Ialah keluar engkau, khurujuka, keluar engkau. Ya, daripadanya Ta'ala dengan apa? Bahawa tiada bersekutu engkau akan dia pada satu daripada sifatnya, dan tertentu ia dengan dia. Sifat yang tertentu Ta'ala. Kuasa dia punya, iradah dia punya. Ya, itu semua penentuan dia punya. Jadi kita pandang dalam tu, pandang dia. Ya, pandang dia semua. Jangan pakai sifat kita. Apa makna dia senang ringkas? Matikan pandangan hati kita pada kudrat kita dengan memandang kudratillah. Matikan iradat kita dengan memandang iradatullah. Matikan sifat kita dalam memandang sifat Allah. Akhirnya matikan keberadaan kita dalam memandang kewujudan Allah. Itu puncak dia. Ya, mati dengan mana? Rasa. Bukan luar. Luar nampak makhluk tuan. Dalam tu kata. Hilang, lenyap. Ya. Kita pandang dunia ni macam tak perasan. Buat tak perasan, dia perasan kita dengan Allah. Ini terbalik. Dengan Allah dia buat tak perasan. Dengan dunia bukan main perasan lagi dia. Ya, jaga. Keperasaan dia dengan dunia kuat, keperasaan dengan Tuhan dah kurang. Ya, pusing balik mentar. Ya, keperasaan kita, keperasanan kita dengan Allah Ta'ala kena kekalkan. Ya. Itu daripada keluar. Bila keluar aja, maka sampai dah dia. Dia keluar daripada ikatan memandang makhluk, ketika itu sampai dia kepada Allah Ta'ala. Apa nak sampai? Dia bukakan makam al-ihsan. Dia dapat muraqabah dan musyahadah ke Tuhan. Itu sifatnya ada dia. Tapi untuk teori lebih tepat, cari guru mursyid, dia pimpin. Itu keadaan dia. Ya, cari guru yang ada sanad atau jalan. Jalan dia keadaan itu, tapi memudahkan dia tadi, jalan yang telah dilalui yang ada bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih cepat. Ya. Habis. Ini benar kelazatan tadi. Dapat benda ni, masya-Allah. Lazat paling hebat, nikmat paling besar ni. Itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar dalam dunia ni bila batin hati kita dibukakan, dapat bermesra dengan Allah Ta'ala, berlazat dengan Tuhan. Ya, duduk di mana sedar dia memandang afan Tuhan. Pandangan dia pemandangan kecintaan dengan Tuhan. Pendengaran dia pendengaran mahabbah dengan Allah. Oh, gerak langkah dia semua sedap. Dalam hadis sahih cerita tu. Dia Tuhan kasih dia kuntu sam'ahu. Dia tu pendengaran aku. Dia mendengar dengan aku. Ini maknanya apa? Makna makamah la haula wala quwata illa billah, dia dah dapat. Dimatikan pandangan makhluk, dia nampak pandangan Tuhan. Maka dia akan dihadiahkan. Ya, la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Itu gedung daripada gedung syurga Allah. Apa dalam gedung? Macam-macam lah. Pembukaan anwar, fuyu tak terbuka. Limpahan-limpahan akan dapat dalam bentuk kerohanian. Dia punya lazat maha dahsyat. Ya. Allahumma ja'alna min habis. Dan walakinu khurujuka anka wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Fa inna khairal kulli